Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak 5RC? Semoga dalam perlindungan Allah dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah pada pagi ini kita akan belajar modul kamus istilah. Yang ni ya. Kalau yang dah pergi ambil kat sekolah tu, sila keluarkan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan belajar bidang akidah tingkatan 5, kemudian bidang ibadat tingkatan 4. Cukuplah 2. Baik, kita pergi yang pertama ya. Soalan yang pertama, bahagian bidang akidah tingkatan 5. Soalan pertama, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota. Jawapannya adalah iman. Yang kedua, bangun malam kerana melakukan ibadat, iaitu qiyamul lail lah kan, iaitu solat malam, dinamakan qiyamul lail. Yang ketiga, berasa gembira dalam melakukan ibadat, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lebih daripada harta benda dunia. Itu adalah halawatul iman ataupun kemanisan iman. Yang keempat, kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkara yang dibawa oleh para sahabat baginda serta menentang perkara bid'ah. Itu adalah kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Soalan kelima, para ulama salihin yang hidup sebelum kurun ketiga hijrah, iaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in, itu dinamakan as-salafus salih. As-salafus salih. Kemudian soalan ke-6, orang yang beriman dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan orang mukmin. Orang mukmin. Kemudian soalan berikutnya, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang azali terhadap semua makhluk dinamakan al-qadar. Dinamakan qadar ya. Kita ada qada dan qadar kan. Ini adalah qadar. Kemudian soalan ke-8, pelaksanaan suatu perkara mengikut ketentuan Allah sejak azali lagi ya. Jadi itu ada dinamakan qada. Qada ni adalah pelaksanaan. Kemudian dia terus lompat kepada nombor 10 ya. Dan soalan ni, golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Ini adalah golongan Syiah. Ini adalah golongan Syiah. Dia bercita-cita nak menjadikan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Kemudian soalan ke-11, kaum keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir zaman lah, dinamakan Ahlul Bait. Ahlul Bait. Soalan ke-12, golongan yang berpendapat bahawa pemimpin umat Islam iaitu imam hanya layak disandang oleh Ahlul Bait. Jadi jawapannya adalah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah banyak terdapat di negara Iran. Soalan 13, terpelihara dari melakukan dosa, sama ada dosa kecil atau besar, dan terhindar daripada penyakit yang mengaibkan. Itu adalah maksum, iaitu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Ni pun dia terus lompat kepada soalan 15.
menyembunyikan i'tikad sebenar mereka apabila berhadapan dengan orang yang berbeza i'tikad dengan mereka. Ini dinamakan taqiyah. Ini salah satu daripada ajaran Syiah, iaitu berpura-pura. Bila dia tengok ramai ahli sunnah, dia mengaku dia ahli sunnah. Tapi bila ramai Syiah, memanglah dia mengaku Syiah. Kemudian soalan 16, kumpulan Syiah yang berpendapat bahawa kedudukan pelaku dosa besar berada antara keimanan dan kekufuran, dan perbuatan manusia dilakukan oleh manusia, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah kumpulan Syiah, Syiah Zaidiyah, ya, Syiah Zaidiyah. Kemudian soalan 17, kumpulan Syiah yang menganggap Al-Quran mempunyai makna zahir dan batin. Ada makna zahir, ada makna batin yang hanya difahami oleh imam mereka sahaja. Imam saja yang faham, orang lain tak faham. Jadi ini dinamakan Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah. Soalan 18, golongan penyokong Sayyidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima majlis tahkim, ini adalah golongan Khawarij. Kemudian soalan 19, majlis perjanjian di antara Muawiyah dan Sayyidina Ali selepas perang Siffin tadi ada dalam soalan tadi, iaitu majlis tahkim. Majlis tahkim, ya, majlis perjanjian di antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Kemudian terus lompat kepada soalan 21, tak ada soalan 20 sini. Orang yang menzahirkan keimanan, dan menjembunyikan kekufuran di dalam hati, itu adalah orang musyrik. Orang munafik, ya. Orang munafik. Oh, tadi dah lompat soalan 22, ya. Soalan 21, kita balik soalan 21, ya. Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, menyamakan sesuatu dengan Allah pada zat, sifat dan af'al ataupun perbuatan. Jadi soalan 21 itu adalah golongan musyrik, orang yang mensyirikkan Allah. Kemudian soalan 23. Soalan 23 tu dia tak cetak. Perkara yang diasaskan hukumnya kepada dalil dan hujahnya dan tidak boleh disangkalkan lagi, tidak boleh dinafikan lagi, ya. Jadi itu adalah perkara-perkara qat'i, ya. Perkara-perkara yang telah diputuskan. Soalan 24. Orang yang keluar dari agama Islam sama ada dengan perkataan, perbuatan ataupun i'tikad. I'tikad ni pegangan dalam hati lah. Jadi bila dia keluar daripada Islam, kita namakan dia adalah golongan yang murtad ataupun riddah. Soalan 25. Orang yang tidak beragama ataupun ateis, dalam istilah agama kita panggil mulhid. Dalam istilah akidah ni kita panggil mulhid. M-U-L-H-I-D, mulhid. Kemudian soalan 26. Soalan 26 tak ada dalam paper kamu, ya. Tak apalah, Ustaz bacakan juga soalannya, ya. Ajaran atau amalan didakwa sebagai Islam, sedangkan pada hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu adalah ajaran
ajaran sesat. Baik, kita belajar sikit lagi, iaitu bahagian ibadat. Bidang ibadat tingkatan 4. Soalan pertama, mengunjungi Baitullahil Haram, iaitu Kaabah di Mekah, kerana mengerjakan ibadat tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu. So, ini adalah ibadat haji. Kalau dia tak tetapkan masa tertentu, itu adalah ibadat umrah. Kalau ada masa tertentu, kita namakan ibadat haji. Kemudian menziarahi Baitullahil Haram kerana mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa dengan syarat tertentu. So, ini adalah ibadat umrah. Jadi beza haji dengan umrah ni, haji ada masa tertentu, umrah dia boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun lah. Kemudian soalan ketiga, melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain, kita namakan upah haji. Upah haji, jadi haji ni ibadat yang special, boleh diupah jika kita tidak mampu melaksanakannya, ataupun ada ahli keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian berjanji dengan bersungguh-sungguh hati, ini dinamakan ikrar. Kita berikrar lah, berjanji untuk melakukan sepenuh hati. Kemudian berkemampuan melaksanakan ibadah haji. Kemampuan ini kita panggil istita'ah. Golongan yang mampu dari segi kesihatan badan, dari segi keuangan dan sebagainya, dari segi masa. Jadi kita panggil istita'ah. Kemudian soalan ke-6, golongan yang haram dikahwini atau tidak batal wuduk, kita namakan golongan mahram. Golongan mahram ni tak boleh kahwin, bila bersentuh kulit wuduk tidak batal. Contohnya seperti adik-beradik lelaki dengan perempuan, adik-beradik seibu, sebapa, sesusu, ataupun menantu lelaki dengan ibu mertua, menantu perempuan dengan bapa mertua, ya. Anak dengan bapa, anak perempuan dengan bapa, ataupun anak lelaki dengan ibu, ya. Haram dikahwini dan tidak batal solat, tidak batal wuduk, tak batal solat, tak tersasul. Jadi kita namakan sebagai mahram. Baik, kemudian soalan ke-7, keadaan seseorang yang telah berniat mengerjakan haji ataupun umrah. Dia dah niat mengerjakan haji ataupun umrah, kita namakan dia adalah berada di dalam ihram. Ihram, I-H-R-A-M, ihram. Kemudian soalan ke-8, berada di padang Arafah walaupun seketika di antara gelincir matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah, itu kita namakan ibadat wukuf. W-U-K-U-F, wukuf. Kemudian soalan ke-9, mengelilingi Kaabah. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad dengan syarat-syarat tertentu, itu kita namakan tawaf. Tawaf di sekeliling Kaabah. Kemudian ini soalan berkenaan tawaf lah. Tawaf selamat datang kita namakan tawaf kudum. Kemudian tawaf rukun yang wajib ditunaikan oleh mereka yang menunaikan ibadah haji dinamakan tawaf ifadah, I-F-A-D-A-H, ifadah. Kemudian tawaf selamat tinggal, bila kita dah selesai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, kita nak meninggalkan kota Mekah, kita diwajibkan melakukan tawaf wada, W-A-D-A, koma atas, wada. Kemudian tawaf yang boleh dikerjakan pada bila-bila masa dinamakan tawaf sunat.
tawaf sunat, bukan tawaf haji, bukan tawaf umrah. Bila-bila masa selepas kita masuk Masjidil Haram, kita disunatkan tawaf sunat, menggantikan tahiyatul masjid bagi masjid-masjid lain lah. Kemudian batu hitam di Kaabah yang menjadi tanda permulaan dan penghabisan pusingan tawaf dinamakan batu Hajarul Aswad, iaitu batu daripada syurga. Kemudian berjalan ulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dilakukan selepas tawaf dinamakan ibadat sa'i. S-A-I-E, sa'i ya. Kemudian bergunting atau bercukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut dalam ibadah haji ataupun umrah dinamakan bercukur. Kemudian sempadan masa dan tempat untuk memulakan niat ihram ibadat haji dan umrah dinamakan sebagai miqat. M-I-Q-A-T ya. Soalan berikutnya juga soalan mengenai miqat. Sempadan masa bagi jemaah haji bagi memulakan niat ihram bermula dari bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Panjang masa dia ya. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, lebih kurang 2 bulan 9 hari lah kan. Jadi ini dinamakan miqat zamani. Kamu kena ingat, zamani itu masa. Kemudian soalan 19, sempadan tempat bagi jemaah haji dan umrah mulakan niat ihram haji atau umrah. Ini kita namakan miqat makani. Miqat makani ya, tempat. Bila kita berada di Mekah, kita kena keluar dari Mekah untuk berniat haji ataupun umrah. Tapi kalau kita dah berada di Mekah untuk niat haji, memadai kita berniat di lobi hotel. Tapi kalau kita nak buat umrah, kita kena keluar daripada kawasan Mekah, iaitu keluar ke tanah halal lah, untuk melakukan niat ibadat umrah. Baik, kemudian soalan ke-20. Banyak lagi soalan ni, sampai 53 kita berhenti sampai soalan 20 lah. Soalan 20, soalan yang terakhir ya. Batu kerikil ataupun batu kecil untuk dilontarkan ketiga-tiga tempat jamrah, iaitu Jamrah Aqabah, Jamrah Wusta dan Jamrah Al-Ula, dinamakan jamrah lah tempat tu kan. Dinamakan tempat melontar tu adalah sebagai jamrah. Baik, kita berhenti sini. Jadi saya harap kamu dapat menjawab latihan-latihan yang disediakan oleh asatizah. Dan kalau siapa yang belum ambil, boleh pergi ke rumah kawan-kawan. Sebab saya diberitahu soalan-soalan yang diletakkan di foyer Dewan sudah pun diambil dan disimpan oleh asatizah ya. Jadi kalau kamu nak lagi soalan ni, kamu boleh berjumpa dengan kawan-kawan yang dah ambil dan kamu boleh protestat lah. Jadi kita berhenti di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.